إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقناهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah Ta'ala pada hari-hari yang tertentu. Kerana permurniannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir lagi miskin. Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan nazarnya dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah yang tua sejarahnya itu. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di atas yang maksudnya serulah kepada manusia supaya mengerjakan ibadat haji. Di samping itu mereka juga dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Manfaat di akhirat ialah mendapat keridaan Allah Ta'ala dan pahalanya. Keridaan itu yang paling besar kali. Ridwanu minallahi akbar. Makanya manfaat di dunia ialah hasil perdagangan dan hasil-hasil korban yang disembelih. Kemudian dalam mengerjakan haji juga, mereka sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan takbir dan tahmid, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga makna memuji Tuhan. Itu hari-hari yang telah ditentukan, hari Arafah, hari Nahar, mana hari Raya, hari Tasyrik, sebagai tanda bersyukur di atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Sebagian mereka makan dan sebagian lain diberikan kepada orang fakir miskin. Kemudian Allah SWT berfirman, hendaklah mereka itu mengerjakan haji, menghilangkan kotoran, memotong rambut, mengerat kuku, memakai pakaian ihram, hendaklah menunaikan nazar-nazar mereka dan bertawaf di sekeliling Ka'bah, iaitu Baitullah. Itu makna yang terangkan dalam ayat ini berhubung masalah ibadah haji dan juga pengorbanan serta manfaat daripada yang didapat dalam bentuk duniawi dan bentuk ukhrawi, telah mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan hasil
nasib pengorbanan mereka berjalan, membuang maknanya masa mereka, bukan harta benda mereka, penat lelah semata-mata untuk mencari mardhatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hazihi al-ayyamil 'ashr. Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih besar di hadapan Allah Ta'ala, dan tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala daripada hari yang ke-10. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan takbir Allahu Akbar dan tahlil la ilaha illallah dan tahmid, yaitulah alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam hadis disebut begitu. Maknanya kelebihan diisikan amalan pada hari yang tersebut. Nisbah kelebihan hari, nisbah kelebihan, yaitulah menyebut dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Pada hari lain pun dia besar. Zikrullah wala zikrullahi akbar. Zikrullah ni benda yang tak ada nak lawan, dan dia paling besar kali. Semua ibadat intipati dia. Bila buat ibadat tak ada dia, kosong. Buat ibadat tapi hati tak ingat Tuhan, ya, seolah orang buta berjalan dan dia tak tahu mana matlamat dia. Maksud dengan hari-hari 10 itu ialah hari Arafah, hari Aidil Adha, dan juga hari Tasyrik pertama, kedua dan ketiga. Kemudian mengenai hukum memakan daging binatang korban, sebagian ulama mengatakan mubah, iaitu harus. Itulah orang yang boleh makan sebagian dari daging korban sendiri dan membahagikan sebagian lain kepada fakir miskin sesuai dengan perintah Allah Ta'ala sebagian dalam ayat di atas tadi. Artinya mereka makan dan mereka membagikan kepada golongan yang memerlukan. Qala Allah Ta'ala, zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum. Wajtanibul rijs minal awsan wajtanibu qawladz zur. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Itulah yang wajib dipatuhi, dan siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka demikian itu menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak kecuali yang dibacakan kepada kamu tentang haramnya. Maka jauhilah kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan yang dusta. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala, serta tidak mempersekutukan oleh berhala-berhala yang bernajis dan perkataan-perkataan dusta, termasuk di dalamnya kesaksian palsu. Dan lakukanlah semuanya itu dengan ikhlas kepada Allah SWT tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kerana perumpamaan yang musyrik adalah seperti orang yang jatuh dari langit. Orang kafir musyrik ini balangan dia orang yang dibaling di langit, ya, jatuh dari langit kemudian disambar pula oleh burung, ya, burung lang sambar gitu. Atau seperti orang
yang diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itu perbandingan dahsyat dan bahayanya orang yang musyrik tadi. Tafsirnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain ala wa qauluz zur ala wa syahadatuz zur." Maukah kamu aku beritahu, aku beritakan, maknanya aku beritahu tentang dosa yang terbesar, akbaril kabair, paling besar dosa, antara dosa yang besar, iaitu al-kabair. Iaitulah pertama, syirik kepada Ta'ala. Tak adalah kesalahan paling besar, kesalahan yang mencabar ketuhanan Allah Ta'ala. Ini syirik, dia mencabar ketuhanan Tuhan. Sifat Tuhan ialah tunggal. Wa ilahukum ilahum wahid. Tiba-tiba dia kata ada lain gitu. Yang ambil yang lain pula di kalangan makhluk nak dijadikan Tuhan. Ini satu jenayah paling besar, paling bahaya dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menderakai kedua ibu bapa, orang tua. Sama ada dengan gaya dia, cakapan dia, perangai dia, tindak tanduk dia. Ini jangan seni, kena jaga. Dan kata-kata dusta, persaksian palsu. Ini semua benda-benda termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Allah. Persaksian palsu adalah sederajat dengan syirik. Ini dosa. Persaksian palsu dengan syirik. Syirik ini benar batalkan akidah. Maknanya dari sudut besarnya dosa dia, risiko dia tinggi. Persaksian palsu, saksi palsu ni pun gitu juga, risiko dia tinggi. Sebab menyebabkan apa? Orang lain. Sebab dia sebab mensabitkan hukum. Saksi, kalau dia jujur, dapat hukum betul. Kalau saksi dibelut, yang dibuat penyaksian tak betul, menyebabkan risiko besar pada masalah perundangan besar. Allah. Qala Allah Ta'ala, "Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, summa mahilluha ila baitil atiq." Demikianlah ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah Ta'ala, maka dialah orang-orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa pada hati orang mukmin. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan dari binatang ternak itu hingga ke suatu masa yang tertentu, iaitu bagi menyembelihnya, kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai ke tanah haram Baitullah, Baitullah yang atik, di mana Baitullah yang tua, sejarahnya itu. Banyak ayat-ayat, terutama sini adalah membangkit, membangkit akan nikmat-nikmat yang diberi, supaya manusia itu sedar betapa dia sentiasa dibalut oleh nikmat Allah setiap detik, setiap saat. Sebab manusia bila gagal memandang nikmat Tuhan, dia payah nak jadi orang yang syukur. Dan bila dia tak jadi orang yang syukur, dia payah mendampingkan diri kepada Allah. Sebab bila ingat nikmat Tuhan, kita akan syukur semua dia punya. Dengan sebab itu kita akan banyak bersyukur, mendampingkan diri kepada dia. Jadi pun orang mengambil nikmat, tak kenal Tuhan, tak nak bersyukur, itu orang jenis kurang ajar orang lagi. Bila dia tak berakal lagi mengambil nikmat Allah, tak kerti bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala.
Tafsirnya Allah SWT berfirman bahawa senjata ayat ni mengagung-agungkan syiar Allah dan perintahnya ada termasuk sebagian daripada takwa kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kena menjunjung perintah Allah dan meninggikan akan segala syiar dia tadi. Perintahnya termasuk pengagungan kepada syiar antara bahawasanya orang yang mengagungkan ya binatang-binatang hadi, itulah unta, lembu, kambing dan bili-bili yang disiapkan untuk disembelih sebagai korban. Itu sengaja daripada mereka yang mengagungkan syiar. Mereka menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh. Nak korban pula cari binatang yang baik, kan? Yang bantu binatang kurus, lembu isak dadar lagi. Tinggal tulang, orang tengok pun tak selera, kan? Kita nak bagi orang ni macam mana kita menerima lah. Kita seronok tak kalau orang bagi kita yang terbaik? Seronok, begitulah bagi orang. Ini bagi orang yang kuku, oh, jalan orang yang Allah. Makna benda tu mencabar, kan? Yang bagi yang baik mencabar. Situlah makna kita teruji nafsu kita nak bagi yang baik, maka kita bagi yang terbaik. Sebab apa? Menghormati syariat Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Maka hendaklah pilih yang gemuk, jangan pilih yang tinggal rangka. Ya. Beli lembu apa ni, lembu semua lembu masak asam ni. Yang nak buat kurma tu boleh, kan? Tinggal tulang, buat sup je. Allah. Dan tidak cacat. Ya, jangan cari yang cacat, telinga tak ada sebelah lah. Ya. Lembu dengan pergi lepas orang tangkap orang kerat telinga. Dah cacat. Habis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah SAW mengimbau agar binatang yang hendak dikorbankan yang gemuk, mana cari yang elok, yang comel, yang baik dan bernilai tinggi. Ada pun manfaat yang diperolehi dari binatang-binatang hadi. Hadiah itu maknanya ialah air susu, kulit, bulu. Kita tengok dulu silah kan. Kalau dia disembelih lembu, belah gibunya ke kan. Masya-Allah kan. Dia disembelih lembu tu pun besar. Belah gibunya, wah sedap pun tengok kan. Ni lembu jalan ujung ayam ni. Tolak belah jari pun jatuh. Orang tengok tak semangat. Cari yang gemuk, kan? Yang mahal harganya. Batatul Rakyat mengatakan kalau beli lembu tu, sebelah kata dapat 2-3 ekor. Tapi yang ni seekor, tapi baik, beli yang baik. Ya, beli yang baik. Harga dia 12,000. Kalau beli yang ni kan dapat 2,000. 2 ekor kan, 6,000. Beli yang terbaik. Ya, beli yang terbaik. Sebab kita tengok pun sedap, kan? Orang nak bagi orang, bagi yang baik. Yang baik dan bernilai tinggi, yang mahal harga itu. Jangan pula tukar lembu tu kami ambil kesempatan. Pun jual mahal ke? Ini mahal saya. Dia ambil kesempatan. Kita tengok lembu berapa harga, lambung harga. Apa nak cari yang mahal kan? Ni mahal. Oh, mahal maknanya yang elok dipandang, elok kualiti dia. Kalau lambung jaga tu kena cekik darah. Mengakalkan orang. Macam-macam. Ada pun manfaat yang diperolehi daripada binatang-binatang korban ni. Al-hadyu. Al-hadyu. Iaitu binatang hadiah korban. Ialah air susu dia, kulit, bulu dan kegunaan sebagai kenderaan sebelum tiba waktu penyembelihannya. Itulah pada hari nahar, mana hari raya itu. Atau hari-hari tasyrik, ya, artinya sunat kita melakukan akan korban. Pengorbanan mana untuk semata-mata menyambut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata buat. Tuhan kata sembelih, kan? Tuhan Islam dia tu ikut je. Dia kata bunuh kafir harbi perang. Boleh pahala. Mana kita ikut saja apa yang diarah. Barulah dia kata dia benar-benar Muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis.
Kemudian walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum. Allah. Liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid. Falahu aslimu. Wa basyiril mukhbitin alladhina idza zukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah Ta'ala sebagai bersyukur akan pengurniannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu kerana Tuhan kamu semuanya ialah Tuhan yang Maha Esa. Wa ilahukum, Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad SAW kepada orang-orang yang tunduk dan taat, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Ta'ala gerun, gementar hati, berkocak hati dia. Dan orang-orang yang sabar, cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, serta orang-orang yang mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami, yakni Allah Ta'ala, berikan kepada. Tafsiran ayat ini, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat di atas bahawa Dia telah menetapkan bagi setiap umat syariat penyembelihan binatang korban pada waktu yang ditentukan, agar mereka menyebut nama Allah Ta'ala terhadap binatang ternakan yang telah dikurniakan kepada mereka. Maka Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini lapas popular dan lapas Esa. Itu mana tak boleh berbilang. Kalau berbilang dia batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, makhluk takkan ada. Tak ada Tuhan boleh jadi makhluk. Ada Allah Ta'ala pun kita tak semesti boleh ada. Sebab ada kita harus. Tuhan nak jadi. Dia tak nak jadi, tak ada lah. Kan? Kalau tak ada Tuhan, lagi tu boleh tak ada makhluk. Maknanya Tuhan mesti ada. Dia wajib wujud taraf wujud dia. Jadi oleh kerana itu, semua yang kita pandang ini sebenarnya menunjuk kepada wahdaniyatillah. Dia menunjuk kepada ketunggalan Tuhan. Sebab kalau tidak ketunggalan, takkan boleh ada makhluk. Sebab bila Tuhan tak tunggal berbilang, maka dia sudah dikatakan bersifat dengan sifat lemah. Sebab apa? Dia takkan dapat menjadikan makhluk. Sebab apa? Bila banyak, maka ada benda yang terlepas daripada dia. Dua Tuhan misalnya, satu jadi langit, satu jadi bumi. Yang jadi langit, bumi, dia tak buat. Yang jadi bumi, langit, dia tak buat. Sedangkan Tuhan mesti semua duduk dalam genggaman kuasa dia. Kalau jadi begitu, maksudnya batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tidak akan ada makhluk. Sedangkan makhluk ni dah ada. Menunjukkan wujud ketuhanan yang mesti bersifat dengan tunggal. Jadi sekaligus semua alam ini menunjuk kepada wahdaniyatillah. Walaupun telah turun berbagai syariat dan agama, namun semuanya mengajak umatnya masing-masing kepada persembahan yang satu, ialah persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tidak bersekutu. Itulah. Sebab itu kita terasa keesaan Allah dalam setiap kita memandang kejadian dia. Sebab dia menunjuk. Seolah benda-benda semua mengatakan apa? Allahu mawjud yattasil bisifatil kamalan minha al-wahdaniyah. Semua benda
Dia menunjuk dengan apa? Panggil lisanul hal. Ya. So, Allah semua ni berkata Allah Ta'ala tu mawjud, bersifat dengan sifat kamalat. Minha, setengah daripada dia apa? Al-wahdaniyah. Setengah daripada kamalat, wahdaniyah, ketunggalan. Itu dia. Lepas tu kita pandang dia sampai ke arah tu. Kalau pandang tak rasa lagi, pandangan kita tu berat lagi. Berseraput lagi maknanya. Ya. Tu kena dicuci dia supaya terang. Dengan apa cuci dia? Dengan zikrullah. Habis. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan satu lagi firman Ta'ala, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutuskan sebelum min qablik, sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi rasulin, daripada rasul-rasul ini ialah melainkan illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepada sebab rasul dia menerima wahyu. Bahawasanya apa dia? Wahyu yang sama, selaras, seragam, annahu la ilaha illa ana fa'bud. Bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, ini Allah Ta'ala. Oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Fa'budu ni adalah kamu sembah akan Allah Ta'ala, makna kamu kenal dan kamu sembah. Ya, sembah dengan makna kenal sebagaimana pentafsiran Ibnu Abbas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifuni. Jadi kan jin dan manusia melainkan supaya menyembah aku, menyembah dengan mana al-ya'rifun, supaya mereka makrifat dulu. Sebab tak ada penyembahan kalau tak ada makrifat dengan Tuhan. Dan berilah berita gembira wahai Muhammad SAW kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Ta'ala. Merasa puas dengan segala yang ditakdirkan, redha, seronok memandang qada takdir Tuhan. Orang yang apabila mendengar nama Allah Ta'ala disebut, gemetar hatinya, berkocak. Yang sabar pula atas segala musibah, segala masaib dia sabar. Ya, dan cubaan yang menimpa dirinya. Itu sifat-sifat orang yang diuji. Kemudian orang-orang yang tekun mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin dan yang memerlukan pertolongan. Arti maknanya hubungan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia itu dituntut dalam Islam dengan cara yang telah digaris pandukan. Kemudian wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair ila akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi, mana tu? Zikir ketika melihat seorang mendapat ujian. Betul? Berkata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Yazid bin Nu'amah Ad-Dabdi. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Iza akhar rajul ar-rajula fal yas'alhu an ismih wa ismi abih wa mimman huwa fa innahu awsalu lil mawaddah." Apabila seorang tadi menanggap seorang lain sebagai saudara, dia rasa sebagai saudaranya, maka hendaklah dia bertanyakan namanya, nama bapanya. Tuan, nama siapa tuan? Bapa siapa nama? Kan? Daripada keturunan mana? Keturunan siapa? Kerana ia akan lebih mempereratkan rasa cinta. Itu cara-cara kita nak berapat, memperbaiki saudara. Dia tanya nama dia, bapa dia. Kalau ada jenis, ada bangsa-bangsa, apa suku-suku dia kan. Kalau orang Arab banyak suku, kabilah-kabilah. Habis.
Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ini gharib, tidak kami ketahui kecuali dari jalur ni je. Kemudian kami juga tidak tahu apakah Yazid bin Nu'amah pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan juga hadis semisal ini dari Ibnu Umar daripada Nabi SAW, tetapi sanadnya dhaif. Dan menurut saya, kata Imam An-Nawawi, terjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang status mana Yazid bin Nu'amah. Kemudian Abdul Rahman bin Abi Hatim mengatakan dia bukan dari kalangan sahabat. Dikatakan kepadanya bahawa Imam Bukhari menyebutkan dia adalah sahabat. Kemudian Abu Hatim menjawab Bukhari keliru. Masing-masing berada ke kelebihan dan ada kekurangan. Kadang-kadang dia keliru. Itu kata siapa? Abu Hatim. Dia kata keliru, mengatakan Yazid bin Nu'amah ni adalah sahabat. Itu kekeliruan, bukan sahabat. Jadi maknanya taraf di sahabat tu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Detail main hadis dan senang. Jadi maknanya kalau dia sendiri bukan sahabat, dia mengangkat Nabi, maka hadis itu panggil mursal. Kan? Mursalun minhu sahabiyun sakat. Mursalun minhu sahabiyun sakat. Mana di mursal ni yang gugur satu rawi daripada sahabat. Mana ma rafa'at tabi'in ila Nabi SAW. Tabi'in patut dikenal dulu sahabat. Tiba-tiba dia kata qala Nabi, sahabat mana? Itu dia panggil apa? Mursal. Tapi tengok pula ada pembantu. Dia hadis pun kena tengok, dan yang kata kamu tu, ini murtaib ni. Walaupun dhaif tapi ada qawi. Kadang-kadang hadis-hadis macam kitab Sahih Tirmizi kan. Banyak kadang-kadang dia ada masukkan hadis dhaif sebab ada pada makna hadis sahih. Lafaz ni tadi tu rijal ni dhaif, tapi ada hadis lain pula, sanad yang lain makna sama kuat daripada hadis sahih. Maka naik martabat dia hasan li ghairi. Ada panjang cerita. Jangan pakai bedal dhaif. Orang ni tak boleh pakai dhaif. Tu jenis wahabi bawah. Yang ninjau macam mana nama dia ni. Yang gopoh sangat. Kadang daripada lafaz saja pada sanad dia tu. Tapi pada makna ada mengandungi pada makna hadis sahih. Contoh ni Aziz kata masalah dia tentang ulama sufi ni wahabi, dan di panjang sufi ni dia keliru, dia gelap, campur dengan buta. Campur dengan tuli. Dia hentam ulama sufi tu ambil hadis. Mana-mana dia mengayau, itulah hadis dia bawa. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Bahawasanya kami balik daripada jihad kecil pada jihad besar, iaitu jihad nafsu. Hadis ni maudhu', hadis ni dhaif, macam-macam ditala. Jihad nafsu ni kata kecil. Tuan ni Aziz kata tu kau butuh ayat Quran tu ada tu. Innan nafsa la ammaratun bisu, ayat Quran mana kuat ayat Quran dengan hadis. Ayat Quran inna tiga taukid ada tu. Inna satu taukid, la ammaratun lam muzahliqah ataupun lam muzahlaqah. Pergi ngaji nau. Kemudian jumlatul ismiyah, tiga takkid kalau ada habis. Bahasa Arab dia tiga taukid ada, benda tu telah amat besar tuan-tuan. Tu pun tak faham, dia main gelik sana kan. Macam-macam tuan ni. Logik akal ni, kalau nafsu tak tombang jadi hamba Tuhan ke? Nafsu kalau tak ditombang, kita boleh jadi sempurna ke kehambaan kita dengan Tuhan. Nafsu ni pengacau kan. Kalau kau tak tombang ke dia, kau tak jihad tentang dia, kau boleh pergi berjuang sebab apa? Nafsu dia tombangkan. Nafsu yang banyak menghalang kita, tak payah pergilah inilah macam-macam kan. Bila kita tombang ke dia, barulah kita dapat berdiri tegak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Habis. Kemudian zikir ketika melihat seorang mendapat ujian. Kami riwayatkan, kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tirmizi daripada Abu Hurairah, sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bawa baginda bersabda. Imam Tirmizi ni sengaja daripada anak murid kanan Imam Bukhari. Mar'a mubtala faqal alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih
wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu zalikal bala. Siapa yang melihat orang sedang ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan aku daripada musibah yang menimpamu dan memberikan kelebihan kepadaku di atas sebanyak makhluk lain ciptaannya. Maka musibah tersebut tidak akan menimpanya. Ya. Baca perlahan je lah. Setengah ulama tu yang baca kuat. Orang kena sakit, mam, alhamdulillahilazim. Aku sakit, ya alhamdulillah pula. Ini apa jenis orang. Kita syukur sebab Tuhan balikkan. Bukan kita syukur atas bala dia. Kita syukur sebab kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebab baca bahan dah lah yang kuat. Kan orang silap dengar. Ya, yang ujung kita baca ni tak nampak, dia dengar alhamdulillah ni. Wah, aku sakit, kata alhamdulillah. Oh, tak boleh pakai dia ni. Dah ada bergaduh lah. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ni hasan. Kemudian kami riwayatkan kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tirmizi juga daripada Umar bin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sampai sabda, "Man ra'a sahibal bala'in faqal alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa." Sini dia beza tadi. Tadi atas kita apa tadi? Walam tusibhu zalikal bala. Di sini illa ufiya min zalikal bala kainan ma kana min ash. Siapa yang melihat orang yang sedang ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan tadi lapas tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma batalak bihi wa faddal ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkan aku daripada musibah yang menimpamu dan memberikan kelebihan kepadaku di atas banyak makhluk, sekarang makhluk lain dengan ciptaan dia. Maka musibah tersebut tidak akan menimpanya. Musibah apapun juga selama dia masih hidup. Lebih besar kan? Bacaan-bacaan menyebabkan apa? Menjadi sebab tertolaknya masaib segala musibah. Dan Imam Tirmizi mendhaifkan sanadnya. Ya, Imam Tirmizi mendhaifkan akan sanad dia tadi. Dia dhaif segi ukur sanad, dan kadang hakikat dia sanad tu dhaif. Ada pematan hadis memang daripada Rasulullah SAW. Ya, macam kita ihya kan. Hanya diontam hadis dhaif. Ya. Tapi Ibn Hazin di mimpi sini kena tabatan tubuh di sini. Ya, sebab di banyak komen kita ihya di mimpi Rasulullah SAW, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar ada, dan Imam Ghazali ada. Jadi Imam Ghazali minta supaya Rasulullah tengok balik kitab ihya ni. Maka Rasulullah membuka kitab ihya tu, tengok lambaran-lambaran. Maka Rasulullah mentahqiqkan sebaik-baik, ya, atau mana segi hakikat kita tersah, segi rawi hadis macam tu. Sebab ulama sufi banyak dia main benda macam ni, dan Rasulullah tak tahu membaca, Allah Ta'ala beritahu dia kata no. Ya, dia kata Rasulullah kan tak tahu membaca, bodoh no, kata orang nak bagi tu alam lain nak bagi kan bayar no. Ya. Guru ketiga dalam tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, siapa dia? Sayyidi Muhammad Ad-Dantarawi dan ya. Dia pun ummi juga. Banyak antara ulama besar. Cucu dia apa? Syekh Abu Fat. Satu ketika dipanggil sebab bapa dia dulu ya al-alim al-allamah. Ya itulah. Seorang ulama besar, dibaik dengan kerajaan Iraq dulu kan. Masa tu. Jadi kata kehormatan tu dipanggil Syekh Abu Fat pergi ke Iraq. Kemudian suruh bentang masalah ya, dalam satu maknanya perjumpaan besar. Dia suruh bentang satu peta kerja. Tengok tak peta kerja tu nak bentang, dia bagi awal tengok bahasa orang putih. Dia tak tahu orang putih. Dia tak tahu cakap orang putih. Tak tahu bahasa Inggeris, tak erti. Balik malam tu dia munajat. Munajat pada hadrat Ta'ala. Ya. Maka datang Sayyidi Muhammad Dantarawi dalam mimpi dia mengajarkan dia bahasa
Bahasa Mufti. Besok pagi dia bercakap bergabuk di bahan dan melopong lebih orang. Payah kata Ta'ala. Tak payah apa. Ilmu mukasyafah yang banyak dimain oleh ulama sufi. Perjalanan sufia dia main ilmu mukasyafah. Kita dia main ilmu mudarasah. Tadris, guru ini menghafal apa semua. Tidak, pum terbuka. Macam. Kata Rosa kau pun dia punya ilmu tak di dalam kitab. Kau dalam kitab pun tak boleh belajar. Ilmu tak di dalam kitab muka siapa terbuka. Tak tahu dalam kurniakan bayanan kan. Ini Rasulullah SAW tak ada apa. Ya, cuma Allah tak bagi Nabi membaca dan menulis sebab li hikmah. Sebenarnya menolakkan apa? Fitnah. Kalau Nabi membacakan dia kata fitnah Nabi tulis Quran. Itu pun tak baca menulis pun orang tuduh kata buat Nabi karang macam-macam kan. Itu semua ada hikmat. Soalan tak ada apa salah kan. Jadi cerita dia Ibnu Hazim Ibnu Hazim tadi maknanya mimpi Ibnu Hawazin. Tengok dalam Minhajul Abidin yang Jawi pangkal tadi cerita dia. Dia mimpi lalu dia ambil had orang menuduh. Jadi dia rotan akan dia sebab dia yang banyak menuduh kitab ni hiyak gini. Sebab dia ukur sikit zahir. Bila begitu yang memukul ni Sayyidina Umar. 5 kali sesah je. Imam Ghazali kata dah tak apalah saya maafkan. Lalu dia pun sadar. Dia sadar berjalur belakang. Dan bisa tu tak tahan dia sakit. Lalu dia berselawat banyak kepada Rasulullah SAW. Malam dia mimpi balik. Rasulullah SAW sapu tempat tu. Ya, maka hilanglah sakit tu. Tetapi kesan tu sampai akhir umur dia. 5 jalur dia. Dia tunjukkan jalur tu. Dalam mimpi kena balun. Ni entam-entam ihya ni silakan kena cekik lah. Kena balun kena cekik kan. Kau anu orang kena kita wal sendiri kan. Bahasa kita orang kat komen wal. Yang ke komen kan jalan orang. Imam besar, wali besar. Guna menurut saya kata Al-Imam An-Nawawi, para ulama dari kalangan sejawat mana satu angkatan dengan kami Imam Nawawi. Dan selain mereka mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan zikir ini secara diam-diam. Tu. Kau cakap alhamdulillah kan aku sakit kau tu alhamdulillah. Ya. Hanya terdengar oleh dirinya sendiri dan tidak sampai didengar oleh orang yang sedang ditimpa musibah tersebut agar hatinya tidak berasa disakiti. Tak kecil hatilah kawan tu. Ya, dengan ucapan tersebut. Kecuali apabila ujian yang diterima itu berupa kemaksiatan. Itu tahu. Maka bolehlah untuk diperdengarkan. Alhamdulillah, muju aku tak jadi macam kau tu. Kan? Buat dia buat maksiat, ngumpak orang mencuri. Kan? Dah kena tangkap. Tu. Tersebut tidak takut berhadap kerosakan akan timbul dirinya kemaksiatan ini tadi. Wallahualam. Jadi maknanya, keadaan macam ni tak apa. Sebab untuk mendidik dan mengajar orang supaya dia sedar. Habis kemudian sunat mengucapkan hamdalah. Ketika ditanya tentang keadaan dia, alhamdulillah kan, itu wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Allah.